Assalamualaikum. Saya akan ceritakan kembali cerita misteri seram dan juga sejarah. Terima kasih pada yang sudah subscribe dan juga yang hadir. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Kita mulakan dengan solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Tajuk cerita hari ini, ilmu belian, ilmu batin pahlawan. Kita akan bermula dengan cerita ini. Ini adalah sejenis amalan berat yang termasuk dalam kumpulan ilmu-ilmu batin pahlawan. Semakin dikuasai, maka semakin besar pula dugaan yang mendatang. Ilmu ini cukup dikenali di alam Melayu, Borneo, Semenanjung, Tanah Melayu, Sumatera, diwariskan oleh 4 guru yang berbeza. Dari manakah datangnya perkataan belian? Apakah kaitan dengan kayu belian? Apa kaitannya dengan harimau, tok belian, harimau jadian, harimau gaib, kadam macan, saka harimau atau seumpamanya? Cuba kaitkan dengan cerita-cerita purba yang disampaikan oleh orang-orang tua seperti berikut. Diceritakan oleh orang-orang tua dahulu, kala bahawa terdapat segolongan jin beriman kepada Allah melalui Nabi Allah iaitu Nabi Sulaiman. Setelah melihat wibawanya baginda sehingga mampu mengawini Ratu Balkis, mereka dari golongan jin bangsawan dan sangat digeruni. Kekuatan mereka sangat luar biasa dibandingkan dengan jin bangsa-bangsa yang lain. Mereka tampil berupa bentuk harimau secara umumnya. Manusia menggelarkan mereka sebagai harimau gaib ataupun rimau sahabat atau kadam macan. Persahabatan mereka dengan manusia bukan saja meluas semasa zaman kerajaan Majapahit di tanah Jawa, malah di seluruh alam Melayu Nusantara. 10 nama yang paling dikenali berkenaan harimau gaib ini, yaitu Tok Cepuh, Tok Belian, Kilat Senja, Kilat Hitam, Si Tampuk Manggis, Si Amang-Amang, Ricing Emas, dan Tok Ringgo. Namun, niat manusia boleh berubah apabila jika tiada mendalami ilmu pengetahuan tauhid mereka. Dari situlah niat yang lurus dari awalnya berubah hala dan tersasar. Kebergantungan manusia beginilah yang menjadikan harimau gaib bukan lagi sebagai sahabat, tetapi berubah menjadi belaan. Itulah yang digelar sebagai saka. Satu dari jenis yang akan diwaris-wariskan. Di Sarawak pula ada kisah tersendiri tentang harimau gaib ini, terkait juga dengan belian. Suatu masa dahulu, pertikaian berlaku di antara 2 golongan jin bangsawan ini, yaitu golongan harimau gaib dan golongan Kama Baba, penguasa rimba yang juga beriman melalui Nabi Sulaiman. Pertikaian berterusan untuk menguasai Pulau Borneo, sehingga persetujuan dibuat untuk mencari siapa yang lebih layak. Masing-masing diwakili pahlawan paling tangguh dan sakti. Harimau gaib menampilkan Tok Belian sebagai wakil, memandangkan beliau yang terkuat dan tersakti dalam selok-belok pertarungan. Pertarungan penentuan yang berlangsung lama itu akhirnya dapat mengalahkan Tok Belian. Keputusan telah diperolehi. Kedua-dua pihak mencapai persetujuan. Golongan Kama Baba yang lebih layak menguasai rimba Borneo berbanding harimau gaib.
golongan harimau gaib beredar ke Semenanjung dan juga Sumatera. Ada di Kelantan nama tersebut. Mengingatkan peristiwa itu, nama Tok Belian tetap diingati di Borneo. Pokok besar tinggi lagi keras mampu hidup ratusan tahun, malah ribuan tahun. Disitulah semangat Kama Baba bersemayam. Kini ia digelar Belian. Begitulah asal-usul nama kayu belian. Tentang kebenaran tiada dapat dibuktikan. Hanya Allah yang maha mengetahui. Terdapat 6 latihan asas yang perlu dilakukan di sepanjang pengisian amalan ilmu belian ini. Yaitu pertama, mulakan setiap sesuatu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, jangan pernah mengeluh. Cepat-cepat beristighfar. Astaghfirullahalazim jika tidak sengaja. Apalagi kalau sengaja. Ketiga, jangan pernah marah. Cepat-cepatlah beristighfar. Astaghfirullahalazim jika tidak sengaja. Apalagi kalau sengaja. Sikap pemarah akan mensia-siakan amalan ini nanti. Hentikan amalan ini jika kita berterusan gagal, bersabar, dan tidak mampu mengawalnya. Keempat, lakukan segala suruhan Allah yang wajib seperti solat fardu, zakat, puasa Ramadan, dan lain-lain. Kelima, tinggalkan segala larangan Allah seperti arak, zina, dan sebagainya. Keenam, dawamkan ibadat sunat seperti zikir, sedekah, solat sunat, dan juga lain-lain. Berikut adalah amalan ilmu belian, yaitu surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebanyak 70.000 kali. Didawamkan di lidah ataupun di hati sehingga sampai ke bilangan 70.000 kali. Bilangan tersebut adalah bilangan sekatam yang biasa didengar dalam amalan tarekat. Pernahkah mendengar tahlil sekatam, Fatihah sekatam, kursi sekatam, Yasin sekatam, atau seumpamanya? Apakah ilmu belian ini sebenarnya kulhu sekatam dari amalan-amalan para sufi yang biasa didengar di dalam aliran tarekat? Sama namun tidak serupa. Ada persamaan pada kunci amalannya menggunakan surah Al-Ikhlas. Tiada sama pada niat, kursus, penggunaan, namun tetap lurus pada yang satu dan 1001 khasiat yang ada pada surat tersebut. InsyaAllah tetap di situ asal kita menjaga niat. Cara mengamalkan ilmu belian ataupun kulhu sekatam ini pula adalah berbagai cara. Ia terpulang pada cara jalan beramal ataupun kaedah zikir amal yang dilakukan oleh berbagai aliran tarekat atau perguruan tertentu. Namun, cara mengamalkan ilmu belian ini disarankan seperti berikut. Pertama, sebelum memulakan amalan ini, niatkan di dalam hati agar diampunkan segala dosa oleh Allah dan dibangkitkan segala tenaga dalaman. 3 tenaga asal yang ada pada diri kita. Dengan berkat amalan ini, mudah-mudahan kita diredai, direstui, dan diberkati olehnya, sehingga didatangkan segala pertolongan darinya. Kedua, membaca 3 bacaan ini, yaitu surah Al-Fatihah 1 kali, surah Al-Ikhlas 11 kali, salawat Nabi 3 kali, dan setiap bacaan ini niat disedekahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sulaiman,
semua para nabi dan rasul, semua keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 orang sahabat, ke semua para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat yang 4 dan semua para malaikat, semua para wali-wali Allah, semua para rijalul gaib, guru yang mengijazahkan amalan kepada kita, semua para guru kita, ibu bapa kita, dan juga semua para keluarga kita. Semua muslimin dan muslimat. Ini bermakna setiap satu kumpulan itu akan dibacakan 3 bacaan tersebut. Semua bacaan surah Al-Ikhlas ini tidak termasuk dalam bilangan 70.000 kali surah Al-Ikhlas. Ketiga, bacakan surah Al-Ikhlas ini sebanyak 200 kali setiap pada solat fardu selepas doa. Keempat, dibacakan surah Al-Ikhlas ini pada solat tahajud sebanyak 750 kali. Jika sukar bertahajud, lakukan solat hajat sebelum tidur. Malam sebaik-baiknya 12:30 malam. Setelah itu, baca 750 kali sebagai ganti dari solat tahajud. Kelima, bacaan 200 kali pada solat fardu dan 750 kali pada solat tahajud atau hajat, maka satu hari bacaan ialah 1750 kali. Setelah 40 hari 40 malam amalan ini didawamkan, maka lengkap 70.000 bacaan. Keenam, janganlah berhenti beramal setakat itu kerana amalan ini amat besar manfaatnya. Ke-8, sebutlah di lidah ataupun di dalam hati setiap masa dan ketika sebanyak-banyaknya. Berhenti bercakap kalau bukannya perkara yang penting, apalagi kalau percakapan yang sia-sia. Ketujuh, amalkan juga setiap masa ingin tidur, baik malam ataupun siang. Caranya, semasa ingin tidur sebaik-baiknya berwuduklah. Kemudian baring sambil bacakan surah Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya, sama ada di lidah atau di dalam hati sehingga tertidur. Insya Allah kita akan terus-menerus membacanya di dalam tidur alam bawah sadar. Setelah semuanya selesai, maka tamatlah amalan ilmu belian ini. Insya Allah telah pun khatam dan menjadi sebati dengannya. Maka bolehlah diamalkan untuk waktu-waktu yang perlu sahaja, seperti ketika akan menghadapi musuh dan sebagainya. Amalan ilmu ini terkait dengan kemahiran roh manusia. Setiap manusia mempunyai 3 tenaga asal. Tenaga-tenaga dalaman berasal daripada manusia itu sendiri. Setiap ahli bela diri seharusnya tidak mengabaikan setiap satunya. 3 tenaga asal tadi, zahir, nafas dan juga roh. 3 tenaga tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan memajukan setiap tenaga dalaman tersebut, maka kekurangan akan diperbaiki dan kelebihan akan diasah serta dipertingkatkan. Jangan mengabaikan ketiga-tiganya. Di sepanjang pengisian amalan ini akan terjadi sesuatu terhadap diri sendiri. Di antaranya seperti berikut. 1. Umumnya ilmu-ilmu batin tujuan sama, yaitu untuk meningkatkan dan membangkitkan segala tenaga dalaman. 3. Tenaga asal dari dalaman manusia itu sendiri berbeza dari ilmu-ilmu berkadam yang bersifat mendamping. Pengamal dan tenaga atau kemampuan yang diperolehi bukanlah dari dalaman pengamal itu sendiri. Apabila ini terjadi, kawalan diri dan kesabaran haruslah sempurna. Zahir, tubuh badan haruslah sehat. Emosi harus selalu tenang. Fikiran sentiasa positif, tidak melihat sesuatu dengan buruk.
Tetaplah niat yang lurus dari awal hingga ke akhirnya. Tiada tergugat walau dugaan mendatang. 2. Ilmu belian ini adalah kemahiran roh. Zahir ialah sesuatu yang dilatih melalui yang nyata seperti mempelajari gerak jurus ketangkasan dan kekuatan. Nafas pula teknik kawalan cara yang betul dan benar, jadi tenaga zahir dapat digunakan sekadarnya, tidak berlebihan. Sedangkan amalan ilmu belian ini terkait roh, datang dari dalam diri kita, namun boleh menyatu dengan dua tenaga lain seperti zahir dan juga nafas. Keadaan kita akan lebih baik jika ianya terjadi kerana penyatuan tiga tenaga tadi akan meningkatkan kemampuan dan kemahiran kita. Sudah menguasai sesuatu gerak teknik atau lainnya. 3. Lanjutan dari perkara-perkara atas. Segala-galanya dari dalam diri pengamal akan menjadi maju dan berkembang. Peningkatan beransur ketara, ketangkasan, kekuatan, gerak balas, gerak semula jadi, tubuh badan, naluri, gerakan hati menjadi tajam, panca indera menjadi peka. Jika kita berada di hutan atau di kebun, sedikit pun ranting jatuh kecil, jatuh ke dedaunan, atau sedikit pun pergerakan serangga atau haiwan-haiwan di sekitar kita, kita akan cepat mengetahuinya. Apalagi jika sesuatu yang berbahaya bakal terjadi kepada kita. 4. Ilmu belian ini adalah satu daripada jenis-jenis ilmu batin, namun kunci amalannya sama dengan kulhu sekatam. Sama tidak serupa, sedang kulhu sekatam adalah amalan sufi, dipanggil juga ilmu kesufian ataupun makrifat atau kewalian. Keduanya berbeza pada niat khusus penggunaannya. Hati akan beransur-ansur disucikan, bersih. Akhirnya, halangan-halangan kasyaf ataupun hijab juga beransur-ansur hilang. Malah, hati kita akan terbuka dan kita akan melihat sesuatu dengan lebih jelas lagi dari sebelumnya. Ia terkait dengan istilah mukasyafah ataupun menyingkap kasyaf dan musyahadah ataupun menyaksikan kebenarannya dalam kajian ilmu usul. 5. Jika benar jalannya, rezeki akan datang dengan mudahnya. Seolah-olah segolongan malaikat dinamakan malaikat-malaikat rahmat sentiasa mengiringi kita. Ada saja perkara-perkara baik berlaku di sekeliling kita. Kita bagaikan sebuah magnet yang dapat menarik apa jua bentuk rezeki. Beredar-beredar di sekeliling kita. Senang memahami pelajaran, mudah mentafsirkan sesuatu. Jika berkebun, senang tumbuh tanaman kita. Haiwan peliharaan senang menghampiri kita. 6. Doa dan amalan kita akan menjadi makbul. Ada saja bantuan dari Allah sekiranya kita tertimpa sesuatu masalah. Apalagi jika terancam nyawa dan keselamatan. Gerak balas kita menjadi jitu dan semula jadi. Dalam keadaan terdesak seperti itu, insya Allah. Pantang dan larangan amalan ini. 1. Ini adalah amalan berat. Tidak harus dilakukan jika pada masa yang sama kita sedang mengamalkan amalan berat yang lain. Lakukan satu-satu. 2. Jangan lakukan di dalam rumah yang ada anak kecil di bawah 2 tahun kerana anak-anak serendah itu umurnya masih sangat peka panca inderanya, tajam nalurinya dan dapat merasa hijab mereka masih belum tertutup sepenuhnya oleh hal ehwal duniawi.
Dikhawatiri mereka akan terkesan dengan perubahan atau peningkatan dalaman diri kita, menjadikannya tidak selesa dan menangis selalu. Tunggulah dia membesar dahulu. 3. Jangan lakukan dosa-dosa besar dan maksiat. Jika tetap melakukannya, risiko akan berlakunya tanda-tanda penolakan dan amaran. Rezeki akan berat, pemarah, tiada ketenangan, dikelilingi masalah dan sebagainya. Jika itu berlaku, maka berhentilah dan rutinkanlah melakukan kebaikan. Jika mengabaikannya dan terus-menerus dilakukannya, itulah yang akan digelarkan orang gila isim. Hormati ibu bapak dan guru-guru. Jangan sesekali derhaka kepada mereka. Cerita sampai di sini. Terima kasih. Jika ada tersilap kata, tersasul bahasa, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi. Amin.